Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama pada petang ini untuk dalam majlis ilmu untuk bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada petang ini insya-Allah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk suatu surah yang ke 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Surah Al-Mulk ialah surah yang membincangkan perkara-perkara utama ialah adanya hari akhirat. Kalau kita masih ingat, surah-surah bahagian keempat Al-Quran daripada surah Saba hingga ke surah An-Nas bahagian keempat Al-Quran 7 juzuk lebih membincangkan bab adanya hari akhirat, iaitu perkara penting dalam Al-Quran di samping perkara-perkara tauhid, perkara-perkara yang berkaitan dengan risalah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Di samping itu, di samping adanya merupakan perkara-perkara mengenai hari akhirat, dakwah ataupun tema dalam surah Al-Mulk juga iaitu mengenai tauhid, yakni tauhid dari segi mengambil berkat, tabarruk. Itu lawan dia syirik dalam mengambil berkat ataupun syirik dalam syirik fil barakah. Allah nak ceritakan surah ini ialah sebab itu ayat ini bermula dengan tabarakallazi. Tabarakallazi iaitu maha berkat Allah dalam Al-Quran. Satu lagi surah yang juga dimulai dengan tabarakallazi ialah surah Al-Furqan. Dua surah ini merupakan surah-surah berkenaan dengan mengenai tauhid dalam mengambil berkat. Iaitu berkat, kita akan ceritakan apa dia berkat. Dan di samping surah Al-Mulk, di samping surah Al-Furqan, ada lagi yang kita baru belajar, surah Al-Ahqaf. Baru ni surah Al-Ahqaf, surah Hamim yang ke-7. Dan surah selepas surah Al-Mulk ni terus kepada hingga surah Al-Jin, semua akan bincangkan bab keberkatan. Cuma insya-Allah ini kita cuba selesaikan surah Al-Mulk lah, mewakili 6 surah lain. So kita tengoklah apa yang ada dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha agung ataupun maha suci Allah saja yang ada berkat, dan biyadihil mulku, di tangannya adalah kerajaan. Di tangannya ada kerajaan dan besarnya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah saja yang maha berkat tadi, kerajaan yang maha berkat tadi, kerajaan yang memiliki berkat tadi, atasnya lah ada kulli syai'in qadir, ada segala sesuatu.
maha berkat Allah, maha agung Allah yang menguasai pemerintahan dan ialah yang mempunyai kuasa ke atas segala sesuatu. Memandangkan dia ada berkatan milik dia, dan dia juga yang boleh memberi berkat. Kenapa? Pasal dia ada kuasa segala sesuatu, dia ada sempurnanya kudrat, sempurnanya ilmu, maka dialah saja yang kemampuan mempunyai berkat. Dan istilah berkat ini kadang-kadang kita sering mendengar perkataan berkat. Mengambil berkat, kita bersalam dengan ustaz-ustaz, nak ambil berkat ustaz. Bersalam dengan orang balik Mekah, nak ambil berkat. Sering menggunakan perkataan berkat. Dalam Al-Quran banyak surah-surah cerita Al-Quran nak huraikan, takut ada kesamaran. Takut kita samar, bila samar lari dari segi tauhid kita, iaitu kita ada syirik fil barakah, syirik dalam mengambil berkat. Bila kita mengambil berkat daripada siapa, tempat, masa yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Berkat ialah apa dia definisi dia? Berkat-berkat ini ialah, saya buat kesimpulan daripada tafsir Razi, dia kata kebaikan yang banyak dan berterusan sampai ke hari akhirat, itu berkat. Berkat ialah kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang meningkat dan berterusan hingga ke hari akhirat. Kalau kebaikan luar biasa yang berlaku atas dunia tanpa pergi ke hari akhirat, itu bukan berkat. Bukan berkat. Mana kalau berkat dalam perniagaan, berkat dalam usia, berkat dalam ilmu, itu keberkatan dia. Kadang-kadang kita sering tengok berkat, berkatnya orang tu berniaga. Sedangkan kesan perniagaan dia mengurangkan untuk datang ke surau. Itu tidak ada keberkatan. Walaupun berlipat ganda perniagaan dia, duit banyak, masa dia tidak digunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ada keberkatan. Keberkatan ialah walaupun harta sikit, walaupun pendapatan sikit, walaupun umur pendek, tetapi dari segi nilai, dari segi amalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus bertambah hingga dia pergi menemui Allah dan boleh guna kebaikan tadi bila pergi kepada hari akhirat untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkatan ialah di mana-mana yang Allah nyatakan keberkatan dia. Jadi bahagian ayat yang kedua, kenapa Allah sahaja yang ada berkat? Kenapa Allah saja yang boleh memberi berkat? Pasal Allah pun memperkenalkan dalil akli dia, hanya dia saja yang hebat, kudrat yang sempurna, ilmu yang sempurna. Tidak ada makhluk lain yang ada kudrat sempurna, ilmu yang sempurna, maka mereka tak mampu beri berkat. Jadi Allah saja. Maka dia memperkenalkan diri dia lah orang yang boleh mampu memberi berkat kepada sesiapa saja, iaitu allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah mencipta hidup, mati, al-mauta, mati dan hidup. Dia mati dulu. Kenapa? Orang tanya kenapa mati dulu? Mati, pasal mati itu merupakan perkara-perkara yang penting. Bila mati saja, pergi menemui Allah, baru tengok situ. Adakah keberkatan yang kita ambil di dunia ini, ada keberkatan dia, ataupun merupakan dia ambil kesyirikan sebenarnya. Maka Allah yang mencipta makhluk mati dan juga wal hayata, dan juga hidup. Ini makhluk, mati pun makhluk, hidup makhluk. Allah yang cipta. Dia yang mencipta dua keadaan ini, mati dan hidup. Bila Allah mencipta mati dan hidup, maka kenapa? Apa tujuan dia Allah matikan kita? Apa tujuan Allah hidupkan kita? Tujuan dia Allah cipta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji je. Allah hidupkan kita ini untuk uji kita. Mati kita pun ada untuk uji kita. Untuk uji apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa dia amalan ahsan, siapa amalan terbaik masa hidup di dunia. Adakah dia menggunakan peluang Allah, keberkatan yang Allah nyatakan, dia guna sepenuhnya keberkatan tersebut,
masa berkat, tempat berkat, tujuan berkat, waktu berkat, berbagai-bagai bentuk berkat. Adakah dia sempurna guna tersebut? Terbaik? Pasal apa? Bila buat ketika itu, maka amalan dia sempurna. Sebagai contoh berkat apa? Berkat yang tengok berkat masjid, Masjidil Haram, 100,000 kali ganda solat. 1 rakaat di tempat biasa berbanding dengan dia 100,000 dia punya keberkatan dia. Begitu juga dengan Masjid Nabi ada 1,000. Masjid Al-Aqsa pun pendapat khilaf, ada mengatakan 500, ada mengatakan 1,000. Allah Ta'ala alam. Dia punya keberkatan dia. Maka siapa yang guna tu, itulah terbaik. Ahsanu, bukan banyak, tapi terbaik ketika itu. Bila terbaik, keberkatan akan banyak. Allah gandakan keberkatan dia. Keberkatan di malam Lailatul Qadar, 100,000 bulan Allah gandakan. Terbaik ketika itu, bukan banyak. Jadi sini Allah katakan siapa yang terbaik masa hidup di dunia, sebelum dia mati dibawa yang kebaikan itu, bukannya banyak. Wa huwal azizul ghafur. Dan bila pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, ada satu sifat Allah kenakan diri dia lah. Diri dia yang memberi berkat, menyatakan berkat, dia adalah Al-Aziz. Sesiapa yang tidak ikut arahan dia, mengambil juga berkat daripada mana-mana yang Allah tak nyatakan, yang syirik dalam berkat, maka Allah kata sifat aku Al-Aziz, aku hukum dia dengan keras sekali. Allah kenakan diri dia yang perkasa, Al-Aziz. Dia tak terkesan dengan siapa-siapa saja pun. Walau bagaimanapun, Allah ada lagi satu sifat dia, yang sifat lembut, Ghafur, sifat Al-Ghafur, Maha pemberi maaf. Di sini kena ingat satu, Maha pemberi maaf ini dia cerita pada kita, jangan berputus asa wahai hamba. Kamu jahat macam mana, kamu teruk macam mana pun, kamu hidup dalam 70 tahun, 69.9 tahun kamu buat maksiat dah kerja kamunya. Tapi ketika kamu sedar, kamu menjadi ahli tauhid, minta maaf dengan dia, bertaubat dengan dia, maka dia akan ampunkan segala dosa. Walaupun sebanyak luar langit dan bumi, Allah Maha Pemurah, Allah akan ampunkan segala dosa. Jadi bila kita betul-betul ikhlas untuk dia saja, itu sifat pemurahnya Allah, lembutnya Allah. Di dalam Al-Quran, dalam Quran 2/3 dalam Al-Quran, bila cerita bab tauhid, Allah terus masukkan nama-namanya. Supaya apa? Supaya kita kenal dia. Bila kita kenal dia, kita Al-Aziz takutnya pasal kerasnya, tapi dalam masa sama Al-Ghafur kita bergantung harap dengan dia. Dua sifat, satu sifat keras, satu sifat lembut. Takut dengan dia, maka apa, kita pun bertakwa dengan dia, takut jaga hukum dia, maka kita bergantung harap dengan dia, dengan sifat Al-Ghafur dia. Itu yang Allah nak, takut dengan dia, kita bergantung harap dengan dia. Ayat yang ketiga, indalil akli. Dalil akli betapa Allah yang, kenapa dia saja yang boleh memberi berkat tadi. Pasal apa? Pasal dia hanya dia saja yang mampu mencipta makhluk-makhluk yang besar, lagi mampu jadi memberi berkat. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ceritalah ayat 3 yang 4, dalil akli tentang penciptaan langit dan bumi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Langit sempurna, licin, tidak ada cacat celah, tidak ada retak sama sekali. Maka ulangilah. Maka farji'il basara hal tara min, ulangi tengok. Pertama tengok ada cacat celah tak langit tersebut? Tak nampak. Ulangi sekali lagi. Dapatkah engkau melihat cacat celah dia? Tidak ada. Thumma rji'il basara karrataini, tengok sekali lagi. Allah tengok. Allah arah kita tengok. Batu kita tengok langit ni. Sunnah tengok langit. Pasal arahan Allah. Tengok perhati langit betul. Ada tak untuk tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandangan kamu berkali-kali. Tengok arahan Allah. Tengok berulang kali. Batu setengah orang mengatakan hari-hari kita tengok langit. Pasal apa? Arahan Allah. Tengok untuk besarnya Allah, Maha kudratnya Allah. Nescaya pandangan itu akan berbalik kepadamu dengan hampa melihat tidak ada sebarang cacat celah, sedang
manusia pula bersifat lemah, habis tenaga, tengok tak ada apa-apa kesan manusia pun, hanya langit sempurnanya hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis hebat langit Allah cerita lagi dalil akli lagi hebatnya Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan demi sungguhnya kami telah menghiasi langit yang kamu tengok berkali-kali tengok tadi, untuk tengok hebatnya langit tadi. Aku cantikkan lagi langit dengan menghiasi langit dengan letak bintang-bintang. Kalau malam tengok langit, tengok bintang-bintang nampak cantik. Nampak cantik, maka di situ untuk penduduk bumi kita semua rasa tenang dengan dia. Dan dalam masa yang sama juga kami jadikan bintang-bintang itu untuk membunuh syaitan-syaitan yang nak bergayut langit untuk mendengar perbualan-perbualan mereka, untuk bagi tujuan nak bagi tahu kawan-kawan dia ada perkara-perkara gaib, tapi syaitan ambil daripada perbualan-perbualan mereka. Nah, ayat yang kita belajar baru ni kan, ayat belajar masa sekumpulan jin. Sekumpulan jin dia datang tempat Nabi solat, dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jin ini, kumpulan jin 20 ekor jin inilah, dan tengah tafsir mengatakan dia pergi langit. Dia pergi ke langit tapi langit dah tutup. Bila langit dah tutup, dia kata, "Kenapa langit tutup?" Dia mencarilah punca langit ditutup. Dia mencari, maka Allah kata Allah yang gerakkan jin tadi untuk mendengar orang mengaji tadi. Maka jin pun sebab tengok mengaji, tengok Rasul sedang mengaji, maka dia mendengar mengaji. Sekadar mendengar sekali saja, pasal dia khusyuk dengar tersebut, maka Allah beri hidayah dia dengan masukkan iman dengan dia. Maka dia pun menjadi mendakwah balik pada negara dia, negara jin tadi, untuk mengajak orang-orang lain untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikut Nabi kita dan mengajar baca Quran semua sekali. Itu hebatnya jin tadi, pasal dia istiqamah dengan mendengar ayat-ayat Allah itu. Habis itu, maka itulah tengok dalil akli. Lepas tu, itu setelah Allah cerita kudrat dia, kehebatan dia, tengok penciptaan dia, tapi kebanyakan manusia masih lagi berdegil. Kebanyakan manusia masih lagi buat apa? Mengambil lagi berkat dengan Allah yang tak nyatakan keberkatannya. Betul lah, mengambil berkat daripada dengan tak air kaki ke berbagai-bagai jenis berkat yang kita tengok dengar dah, yang kita dengar Allah nyatakan tidak ada keberkatan, tapi dia mengambil keberkatan tersebut. Dalam bab keberkatan ini banyak Allah ambil keberkatan dia. Al-Quran ada berkat dia, Nabi ada berkat dia, waktu ada berkat dia, apa lagi? Banyak lebih banyak keberkatan yang Allah nyatakan keberkatan dia. Tapi manusia pula sering dah tahu Nabi saja berkat, tapi dia kiaskan dengan ulama-ulama ada berkat juga. Itu masalahnya. Maka dia pun pergilah bertabarruk dengan ulama-ulama tadi. Dan Nabi sebenarnya ada banyak keberkatan. Dah, body Nabi pun ada berkat, segala peninggalan Nabi pun ada berkat. Maka tapi dia kaitkan dengan orang yang alim. Pasal Nabi ada berkat, takkan orang alim tak ada berkat. Dia mula ambil minta dengan keberkatan orang-orang alim ini, badan orang alim. Tapi Allah kata badan orang, zat orang alim tak ada. Yang ada ilmu ataupun ukhuwah tak ada, baru ada. Itu kesalahan dia. Maka golongan ini dia mengambil berkat. Jadi bila jumpa syekh saja, syekh ambil berkat sikit. Dia macam tu. Syekh ambil berkat sikit, maka dia bersalam dengan syekh tadi. Tapi kalau intikad dia, tujuan dia bersalam tadi mengambil kesaktian, mengambil keberkatan daripada body ustaz tadi, dia termasuk ayat ni. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Dan bagi-bagi orang yang engkar kepada Tuhannya, yakni Allah nyatakan berkat tak ada, tapi dia pergi ambil berkat juga. Maka hukuman dia azabu jahannam. Allah akan letak dia dalam azab dalam neraka jahannam. Maka wabisal masih, itulah seburuk-buruk tempat bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita kena jaga-jaga, bila kita sering kita buat, bila kita bersalam dengan orang, bersalam dengan orang apa, orang baik biasanya kita ambil berkat ni orang alim lah.
tengok serban besar ke, ulur tangan. Ustaz ambil berkat dengan ustaz sikit bersalam ni. Dia kata macam tu. Dia naik berkat macam tu. Maka tak risau, takut tekok dia nak mengambil keberkatan dengan body ustaz tadi. Tapi orang-orang dahulu yang sebenarnya mengambil berkat itu ialah syekh ataupun ustaz nak mengambil berkat daripada ilmu yang ustaz ajar tadi. Dia benarkan. Ustaz bersalah sikit nak ambil keberkatan daripada ukhuwah Islamiah kita ni, tali persaudaraan kita ni, itu dia benarkan. Tapi ustaz bersalah sikit nak ambil berkat daripada tali persahabatan, itu dia benarkan. Tapi itu kita lupakan. Orang tinggal nak ringkaskan, bersalah je, ambil berkat. Itu tak dibenarkan. Pasal apa? Dikhawatiri syaitan akan membisikkan mengambil berkat dengan body ustaz. Sedangkan body dia memang tak ada apa-apa keberkatan, yang ada ialah tali persahabatan tadi. Jadi dia potong berkat atas tali persahabatan, dia kata atas mengambil berkat. Maka itulah syaitan bisik supaya mengambil berkat dengan personality ataupun orang tadi tersebut tak dibenarkan sama sekali. Maka itulah dia punya hukum, bentuk hukuman dia. Allah kata azabu jahannam wa bi'sal masir. Ayat 7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jadi bila Allah perlu ayat-ayat ancaman ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat. Jadi bila dia letak masuk dalam neraka Jahannam, maka Allah buat bagaimana suasana dalam neraka Jahannam. Macam mana? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, maka apa dia? Idza fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka mendengar jeritan yang meraung-raung. Habis suara menangis, menjerit. Pasal dalam neraka Jahannam tidak ada suara lain. Suara-suara yang menakutkan. Api sedang bakar, manusia yang dibakar dengan suara-suara jeritan manusia. Api menggelegak berbunyi, api berbunyi, marahnya api, dan manusia tak henti-henti menjerit, hari-hari menjerit. Itulah manusia dalam neraka Jahannam. Selama-lama duduk dalam keadaan yang semacam ini. Sedang menggelegak, api sedang menggelegak, maka bunyi suara yang amat-amat. Itu saja dalam neraka Jahannam. Dalam gelap gelita, bunyi bising orang menangis lagi, dan api menggelegak berbunyi lagi. Suasana yang menakutkan. Lepas tu, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka pecah. Hampir-hampir neraka pecah. Setiap kali dicampak orang yang ambil berkat salah tadi, orang yang syirik dengan Allah tadi, setiap kali dicampakkan dalam neraka Jahannam, maka hampir pecah saja. Pasal pecah? Panasnya manusia bila dimasukkan dalam neraka Jahannam. Pasal panas. Sebagai booster. Masuk orang jahat sebagai masuk minyak dalam api. Api tu zoom, naik dah. Mana itulah sebagai booster. Mana panasnya manusia yang syirik dengan Allah, bila mereka campak lontar dalam neraka Jahannam, api itu hampir pecah neraka Jahannam. Pasal panasnya manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir pecah, marah, berkecai, panas, hampir nak marah dia ke atas manusia yang dicampak tadi. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dicampakkan orang dalam neraka Jahannam tadi, mereka akan tarik tali, lontar ke dalam neraka Jahannam. Setiap kali campak apa jadi? Mana tadi? Kullama ulqiya fiha, setiap kali campaknya, faujun sa'alahum khazanatuha. Maka bertanyalah penjaga neraka kepada mereka. Setiap kali nak campak, mereka akan tanya dia dulu sebelum campak tu. Ditanya apa? Alam ya'tikum nazir. Tak ada kata ni dulu orang beri peringatan kepada kamu yang kamu dicampak neraka Jahannam ini. Tengok Allah tanya. Allah suruh mereka tanya, alam ya'tikum nazir. Atas dunia dahulu, yang disebabkan kamu dihukum dalam neraka Jahannam ini, tak adakah orang yang memberi peringatan? Yakni orang baca ayat-ayat Allah kepada kamu, menyebabkan kamu faham apa kata-kata dia tersebut. Zaman Nabi lah baca Al-Quran kepada kaum dia. Zaman kita, penerus kerja-kerja Nabi yang baca ayat-ayat Allah tentang peringatan-peringatan. Maknanya, sampai di sini, dia kena faham apa peringatan-peringatan tersebut. Kalau tak faham, dia tak ada peringatan lah. Tapi sini
Allah tanya, alam ya'tikum nazir, tak adakah orang yang berperingatan terdunia dulu yang menyebabkan kamu dihukum sebegini rupa? Ditanya, orang dibaling dalam neraka. Apa jawab mereka? Qalu bala, ada. Mereka kata, ada. Ada orang ajar ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran cerita ke bab ni. Tengok. Nak sabit di sini, ahli neraka ni, orang tahu ilmu. Dia tahu ada Quran. Dia tahu majlis-majlis tadbur. Dia tahu semua. Pasal apa? Qalu bala. Dia mengatakan ada. Dia tidak menafikan ada orang tak mengajar ayat-ayat Al-Quran. Ada. Qalu bala. Tapi apa dia? Qalu bala qad ja'ana nazir. Ada yang datang memberi peringatan tersebut. Sama ada Rasul atau penuh kerja sekarang ini. Orang yang mengaji lah. Memberi amaran. Memberi peringatan. Tapi fakadzabna, kami yang engkar, kami tak nak belajar, kami tangguh, kami buat perkara lain. Itu fakadzabna, kami mengingkarinya, lalu kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', lalu kami dustakan serta kami kata kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun wahai orang yang mengajar kami. Mana-mana Allah turunkan Al-Quran kepada kamu ini, itu untuk orang-orang zaman Nabi lah. Nak baca ayat-ayat Al-Quran, cerita bab akhirat ini, takkan kalau Allah turun Quran, dia kata Allah turun kepada kamu wahai Muhammad, Allah turun kepada kami, dia mendustakan Nabi. Tapi untuk zaman dia lah, untuk zaman kita, ialah orang yang malas mengaji Quran ini dan buat berbagai-bagai tomahan untuk orang yang mengajar, untuk memahami Al-Quran, memberi peringatan, mereka tak nak. Jawapannya, mereka tolak perkara tersebut. Bila mereka tolak, bila mereka tolak belajar ayat Al-Quran atau belajar mereka tak faham, maka mereka akan mengambil berkat daripada yang tempat-tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan tadi. Bila mereka mengambil keberkatan daripada mana-mana syekh yang tak ada keberkatan tadi, maka mereka pun langgar perintah Allah untuk tidak dibenarkan mengambil berkat daripada tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Maka in antum illa fi dhalalin kabir, makalah mereka berada dalam keadaan kesesatan yang besar, golongan-golongan ini. Sabit dengan tak baca Quran, sabit dengan tak belajar memahami, maka mereka berada dalam keadaan kesesatan kerana amalan-amalan mereka jauh sangat berbanding dengan yang apa yang Allah ceritakan. Maka mereka pun menjerit, menangis, menyesal dalam neraka jahanam. Menangis, tak henti menangis dah. Dalam ayat-ayat yang kita baca baru ni, mereka minta dengan malaikat. Selesa sangat dah. Wahai malaikat, minta dengan Allah, matikanlah kami ni, kami tak sanggup dah. Kami tak sanggup dah menderita, dibakar dengan api neraka sebegini teruk sekali ini. Maka ketika itu, malaikat kata, Allah takkan matikan lagi kalian kedua ini. Itu ayat baru ni lah. Ayat pada hari ni, dia menyesal, dia merintih. Kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kata kalau atas dunia dahulu aku mendengar orang baca Al-Quran, tak mendengar, aw naqilu atau memikirkan, bila aku dengar, aku faham apa mereka beri peringatan, tidak boleh mengambil keberkatan yang Allah tak nyatakan keberkatan dia, maka ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka sekarang ini. Sabit Al-Quran kena faham apa peringatan-peringatan. Pasal apa? Dia kata kalau aku memikirkan dulu atau dunia dulu, mana belajar Quran, faham, fikirlah. Dia fikir, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka jahanam ini. Sabit ahli neraka jahanam ialah orang yang menjauhi kitab Al-Quran. Maka fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, punca dosa-dosa mereka menjauhi Al-Quran, maka tindakan amalan mereka, akidah mereka tak sama dengan apa yang Allah cerita, tak sama dengan Nabi suruh buat, maka mereka orang yang ingkar tersebut. Fasuhqan ni jauhlah li ashabi sa'ir, rahmat, maka tetap jauh daripada rahmat Allah, daripada untuk dihumbankan ke neraka jahanam. Mereka jauh sangat daripada rahmat Allah. Sabit dengan tak baca Quran, tak faham Quran, tak beramal dengan Al-Quran, jauh Allah kata daripada rahmat dia. Maka bila jauh rahmat Allah, maka syurga rahmat Allah. Bila jauh rahmat Allah, tak layak kita masuk syurga Allah. Semoga Allah jauhi kita daripada untuk tidak mendapatkan rahmat Allah, insya-Allah. Ayat yang ke-12.
Ini orang-orang yang mengaji Quran, orang-orang yang tidak mengambil, orang yang mengambil berkat dengan tempat-tempat yang Allah nyatakan keberkatan dia, orang yang tidak membuat apa-apa sunnah apa yang Nabi ajar. Untuk golongan-golongan ini kabar gembira. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Allah. Yang ni kenapa dia takut? Dia dengar peringatan-peringatan, dia faham peringatan, dia fikir tentang peringatan, maka dia pun menjadi takwa, takut dengan Allah, dia pun jaga hukum Allah. Setiap Allah larang, dia segera tinggalkan. Setiap yang Allah suruh, dia segera akan berlomba-lomba untuk segera buat perkara tersebut. Maka mereka takut dengan Tuhan mereka. Maka ketika itu, walaupun mereka tak nampak Allah, mereka tak nampak Allah, tapi dia yakin dengan kenal Allah, dengan sebab Allah kenalkan diri dia, dan mereka buat amal pun tak nak tunjuk pada orang sama sekali, maka mereka akan dapat pengampunan. Allah akan ampun segala salah mereka. Maka wa ajrun kabir, mereka lah mendapatkan pahala yang amat-amat besar sekali. Itulah khabar gembira untuk mereka yang takwa. Orang takwa, Allah bagi syurga dia, Allah bagi rahmat dengan dia. Jadi golongan-golongan yang degil, golongan-golongan degil ini, dia mengatakan Allah tak tahu benda gaib, maka disembunyi daripada Allah, daripada kalau dia berbisik. Tapi kalau dia nak buat jahat pun, dia tutup Allah, dia tutup dengan halangan-halangan tertentu. Dia kata Allah tak mengetahui, maka Allah pun bagi tahulah diri dia sebenarnya dia amat mengetahui daripada segala sesuatu. Niat kamu nak berkat daripada ustaz tadi pun, aku tahu niat kamu tersebut. Niat kamu memang kamu nak ambil berkat kat situ dah. Maka wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bizati sudur. Dan tutuplah perkataan kamu dengan perlahan atau nyaring, sama saja keadaannya, pasal Allah amat mengetahui. Sempurnanya ilmu Allah, kamu tak boleh bersembunyi daripada dia. Pasal dia maha sempurna ilmu dia. Dan ilmu sebenarnya tak ada pada orang lain. Kerana sungguhnya Allah maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam setiap hambanya. Maka Allah perkenalkan diri dia lagi ilmu yang sempurna, dan ilmu yang sempurna tidak ada pada orang lain. Maka minta tolong Allah lah saja, dan ambil berkat dengan yang Allah nyatakan keberkatan saja. Allah maha mengetahui. Bila kita ambil berkat daripada sesiapa yang Allah tak nyatakan keberkatan dia, maka Allah maha mengetahui. Allah akan hukum perkara-perkara tersebut. Ayat yang ke-14, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ini pun ayat memperkenalkan diri dia juga, memperkenalkan diri dia sebab dia yang mencipta segala setiap makhluk ini. Maka urusan pentadbiran dia pun wa huwal latiful khabir, daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara, itu pun dalam urus tasarruf Allah, dalam urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kita bacakan dengar saya sebentar lalu saja. Maka perkara kecil ke perkara besar ke, maka semua dalam urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah perkara besar saja dengan Allah, perkara kecil kita anggap wakil-wakil Allah, maka itu kita telah mengambil sifat-sifat Allah. Besar pun Allah, kecil pun Allah saja. Ayat 15 pun sama, kita belajar dalil akal kita untuk fikir tentang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia perkenalkan diri dia buat langit, dia buat bumi semua sekali. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka di sini dialah yang menjadikan bumi bagi kamu. Kamu duduk atas bumi tenang semua sekali, mudah digunakan. Kamu buat rumah sini, maka berjalanlah di atas muka bumi ini. Lepas tu bukan setakat tu, Allah juga sediakan rezeki atas muka bumi ini. Bila bumi yang gersang, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan pokok. Maka segala rezeki semua sekali, makalah segala rezeki yang dikurniakan kepada kamu. Allah nak tunjuk di sini, wahai hamba, aku sajanya bagi rezeki yang urus tabir kamu. Kenapa kamu tak nak ambil berkat saja dengan aku? Kenapa kamu tak nak ikut arahan aku saja? Pada Allah jualah tempat kamu kembali dan dibangkitkan hidup semula. Maka kenangilah nikmat yang aku beri padamu dengan bersyukur pada aku. Wa ilaihin nusyur. Aku tempat kamu kembali, aku tempat kamu kembali. Ini dalil adanya hari akhirat. Maka kena yakin ikhtiar nak pergi hari akhirat dengan mematuhi segala arahan-arahan Allah. Ayat 16 pun sama juga. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
Patut kamu rasa ini ayat takhfif ukhrawi. Ayat ancaman duniawi, ayat ancaman dunia. Wahai hamba, tak takutkah kamu dengan baca ayat-ayat kami, tengok kami dah hukum umat yang degil zaman dahulu? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah masa tenang? Tak takut? Tak takut kalau aku pemerintah langit ini aku menonggang balik, menimbuh bumi, angkat bumi, tahu balik umat Nabi Lut dah. Umat Nabi Lut. Bagaimana cerita Nabi Lut? Allah goncangkan bumi, naikkan bumi, terbalikkan balik bumi, mati semua sekali umat-umat Nabi Lut tersebut. Dah, maka tak takut kepada kamu dengan cerita macam ini yang kamu degil sangat tak ikut kitab aku. Yang kamu tak nak belajar kitab aku, tak takut dengan aku ke? Bagaimana kisah aku dah hukum? Tetapi pasal golongan yang tak bertadabbur, tak baca kisah-kisah macam ni, tak takut. Dia pun rela hidup dunia ala kadar saja, tak takut dengan arahan Allah. Tapi kalau orang itu beriman, setelah baca Al-Quran, tengok ayat-ayat takhwif duniawi, ancaman duniawi, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa, bagaimana Allah hancurkan umat-umat mereka, akan takut dalam suasana yang sebegini rupa, bergetar jiwa, baca berulang kali, amat takut. Allah tanya, tak takut ke? Lepas tu, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Ada kamu tenang, aman, tak takut? Tak. Kalau aku hantar ribut kencang pada kamu dengan turun hujan-hujan kamu dengan hujan batu dengan itu kamu kelak akan mengetahui bagaimana buruknya kesan amaranku. Allah ancam juga dengan bagaimana takhwif duniawi umat-umat dahulu. Allah turun dalam bentuk angin ribut dan hujan-hujan batu semua sekali, hancur semua sekali. Dalam surah lain ada cerita pada tu sama lagi. Itu ayat dipanggil ayat takhwif duniawi, supaya pembaca Al-Quran takut bila baca berulang kali, dan bila takut kita memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam itu, bagaimana punca tak takut? Macam mana punca Allah hukum? Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakayfa kana nakir. Demi sungguhnya orang-orang dahulu pun yang aku hancurkan, umat-umat dahulu pun pasal apa? Pasal mereka mendustakan rasul-rasul mereka, suruh baca ayat-ayat Allah, suruh beriman dengan ayat Allah, suruh beramal dengan ayat Allah, mereka tolak, mereka tangguh, mereka hina. Sama juga dengan akhir zaman pun sama juga dengan dahulu. Kisah dia, Allah binasakan kesan dia. Untuk kita ini Allah tak binasakan sekarang ni. Bila mana? Allah akan hukum nak binasakan bila kita pergi menemui dia nanti. Ayat 19, cerita lagi dalil akli, lagi akal kita berfikir pasal banyak semua dalam ni 11 dalil akli. 11 Allah ceritakan kudratnya hebat, ilmunya hebat, akal kita berfikir. Kenapa? Pasal sebab tu dia boleh memberi berkat, pasal betapa kuatnya, hebatnya dia dalam untuk akal kita berfikir, tengok dalam keadaan dunia yang sebenar bila kita tengok kat luar tersebut. Tengok ini apa ni? Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Patutkah mereka tak tengok, tutup mata mereka untuk memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang? Tengok ni. Kita tak tengok pun, tengok burung, tengok macam tu je. Tengok burung terbang macam mana. Kalau dia mendepalkan sayap, dia terbang. Dia kucukkan sayap, dia akan jatuh burung ni. Burung ini buka sayap, dia akan terbang. Kuncup sayap, dia akan jatuh. Sebagaimana itulah kapal terbang lah. Maka siapa yang boleh buatnya tu? Allah juga yang urus tabir. Allah yang suruh burung itu buka sayap, tutup sayap. Itu kekuasaan Allah juga. Wahai hamba, tengok. Begitu detail, burung terbang pun Allah yang urus tabir. Kenapa kamu tak nak takut dengan aku, tak nak taat dengan aku? Ma yumsikunna illa rahman. Dan tidak ada yang menahannya untuk jatuh melainkan Allah yang maha pemurah saja. Kadang-kadang burung pun jatuh juga. Burung jatuh bila dia kuncuk sayap lama-lama, jatuh ke bawah. Itu pun Allah kata, Allah juga yang menjatuhkannya itu. Maka innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah yang maha melihat atas mengetahui segala setiap sesuatu. Maka Allah kenalkan diri dia.
sempurnanya kudrat, sempurnanya ilmu, maka Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengetahui untuk urus tabis segala sesuatu tersebut. Kenapalah hamba tak takut dengan aku? Kenapalah kamu hamba tak nak balas jasa-jasa aku dengan bersyukur dengan aku atas nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu, wahai hamba. Jadi bila habis tu ayat-ayat dalil akli, ayat 20, ayat takhwif ukhrawi, ayat takhwif ukhrawi, bagaimana keadaan di hari akhirat. Amman hadzal ladzi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa sahaja yang menjadi tentera kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Allah nak ceritanya, wahai hamba, yang kami mengambil berkat juga daripada yang aku tak nyatakan keberkat ini, dah. Atas dunia ini, bila kamu mengatakan nak rapat dengan aku, kami mengambil berkat dengan perkara-perkara lain. Bila kau mati nanti, adakah orang-orang yang kamu minta berkat atas dunia dahulu boleh sebagai jundung, sebagai tentera beratur nak tolong kamu? Tengok Allah ancam. Adakah orang yang atas dunia dulu, orang yang kamu menyeru berkat dengan dia, tak? Mengambil berkat atas dunia ini dengan orang-orang yang kamu rasa dia boleh tolong kamu bila kamu mati, bertawassul dengan dia, kononnya Allah redha, Allah suka dengan dia, maka kamu pun ambil berkat dengan dia, dah. Pergi kubur-kubur sekian memohon berkat dengan syekh-syekh dalam kubur tersebut. Jadi bila mati, adakah Allah perli ni? Adakah mereka jundun, berbaris-baris macam askar berbaris tu. Macam askar berbaris nak tolong kamu, wahai hamba. Tengok Allah menempelak golongan yang berkat atas dunia dengan Allah yang tak nyatakan keberkatan dia. Adakah tetapi kamu yang akan tolong kamu selain aku yang Maha Pemurah ini? Sebenarnya innal kafiruna, sebenarnya orang yang berkat dengan perkara-perkara yang Allah tak nyatakan dunia ini hanya bertepuk sebelah tangan saja. Mereka sebenarnya dalam keadaan terpedaya. Siapa yang pedaya dia? Syaitan-syaitan yang selalu berbisik dengan dia. Kenapa syaitan berbisik dengan dia? Pasal dia teman setia syaitan. Kenapa dia teman setia syaitan? Kerana dia tak nak mengaji ayat-ayat Allah. Tu dia berkisar benda yang sama. Wa may yakhsha an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang tak nak ambil pengajaran Al-Quran, Allah akan letak syaitan ke. Syaitan inilah yang membisikkan dia, ambillah berkat Syekh, pasal dia ni wali, dia ni hebat ni. Maka dia pun mengambil berkat dengan perkara-perkara ini. Maka dialah terpedaya dengan inil kafiruna illa fi ghurur. Dia terpedaya dalam keadaan di dunia dengan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Maka Allah ciptalah kekuatan dia. Ayat yang 22 mana? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Bukan 21 ni. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu kalau aku menahan rezekinya? Adakah yang kamu sembah tadi boleh bagi rezeki? Allah kata rezeki ini aku yang beri. Dan kalau aku aku bagi rezeki, tidak ada orang boleh tahan. Dan kalau aku tarik rezeki, tak ada orang boleh tahan. Jangan tarik rezeki tersebut. Nak bagi rezeki pun Allah, nak sepit pun rezeki dari Allah. Tidak ada sebarang manusia, makhluk yang boleh menahan rezeki tersebut. Maka wahai hamba, kenallah aku yang boleh buat perkara-perkara. Jangan kamu terkesan dengan manusia atas dunia ini. Jangan kamu angkuh, sombong, tak balas jasa aku dengan mengatakan kamu ada kepandaian, kamu ada kabel kuat, kamu ada kecekapan akal, kamu kononnya kamu berniaga tadi, kamu dapat rezeki yang melimpah ruah. Kalau dapat pun aku yang bagi juga. Kenapa aku bagi? Untuk istidraj saja. Sebab tu kita berniaga macam mana, berjaya macam mana pun, kalau kita mengurangkan hubungan dengan Allah, orang berniaga ratus-ratus juta, berbilion-bilion berkatnya dia, kita kata, berkatnya dia, berniaga sikit saja untung ratus-ratus juta. Itu kita tafsir. Sebenarnya bagi kacamata Quran, bagi pandangan Allah, itu tidak ada berkatan. Pasal keberkatan pendapatan yang berterusan hingga pergi ke hari akhirat. Jadi kalau rezeki yang melimpah ruah, tapi kita
tak mampu nak datang ke masjid, tak mampu nak bertadabbur, maka itu bukan berkat, itu aniaya. Itulah perangkap istidraj. Allah nak hukum golongan-golongan ini dengan bagi rezeki, tapi rezeki dia tidak berkat. Umur pun tidak berkat, rezeki tidak berkat. Pasal apa? Sebahagian besar masa dia guna untuk kepentingan-kepentingan dunia saja. Allah kata, rezeki aku yang tentukan. Ballaju fi untu wa nufur. Kamu terus sombong, lari, jangan lari daripada kebenaran, iaitu untuk dapat dengan aku sebenarnya, aku bagi rezeki tadi. Bagi lagi ayat 22, afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan menjadi betul, kena jatuh tersungkur, atau mukanya boleh mendapat hidayah, atau orang yang tegak itu betul. Ini ayat teguran. Tegur Allah buat perbandingan orang-orang yang mengambil berkat, orang-orang yang mengambil perkara untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini umpama apa dia? Umpama dia berjalan dengan telengkup, muka dia ke bawah, muka ke tanah. Jadi nak pergi ke syurga, nak pergi ke satu tempat, Allah tanya, wahai hamba, kamu yang menjauhi kitab aku, yang menyebabkan kamu mengambil syirik berkat. Dah, umpama orang yang jalan telengkup, wajah dekat tanah. Seorang lagi, adakah sama dengan orang yang ikut ayat aku, mengambil berkat dengan aku yang nyatakan keberkatan dia? Sama. Sampai ke destinasi dia, tanya dia, jalan yang lurus tadi, nak pergi ke syurga tadi, tak sama. Mana boleh berat orang tak jalan kaki, dia gelek muka ke jalan, tak boleh pergi, lambat kalau pergi pula. Tapi orang yang ikut tadi mesti jalan lurus serata itu, pasal orang yang ikut arahan Allah ini, maka Allah menempelak. Takut-takut orang yang dapat rezeki, dia kata dia berkat, Allah suka, sedangkan dia tidak ada masa untuk jalan Allah. Lagi banyak rezeki, lagi dia bakhil dengan Allah. Lagi dia banyak rezeki, lagi dia mengurangkan masa untuk datang jalan Allah. Maka Allah kata, sama ke kamu ni dengan umpama jalan dengan muka ini dengan orang yang kerja sikit je tapi berkat rezeki dia, umur dia berkat, kerja berniaga banyak pun dia sempat bagi infak, sebab masa dia peruntukkan untuk jalan Allah, datang solat berjemaah. Maka ini jalan yang lurus tadi. Maka nyatalah orang yang ikut arahan Allah ini, yakni dialah betul-betul pergi ke jalan yang sampai ke destinasi dia. Mati saja terus Allah pergi syurga dengan dia. Mati saja terus Allah pergi syurga dengan dia. Yang buat tadi mati terlungkup, malaikat pasang angkat dia, pikuk ikat dia semua sekali, hala ke neraka jahanam, tak akan sampai ke syurga. 23, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katalah wahai Muhammad, Allah yang cipta kamu dari tiada kepada ada. Maksud cipta ini ialah dari tak ada kepada ada, dan mengada bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Wahai manusia, ingatlah ini ayat teguran yang untuk orang yang beriman, teguran baik. Wahai manusia, Allah yang buat kamu, Allah jaga kamu. Pertama. Yang kedua, Allah beri pendengaran pada kamu, Allah beri mata untuk lihat kamu, Allah beri hati untuk kamu fikir pada kamu. Maka kamu sekarang ini, kamu guna tak? Kamu guna tak wahai hamba? Anugerah Allah cipta kamu tadi, telinga kamu, mata kamu untuk jalan Allah, yakni untuk kitab dia. Kamu guna tak mata kamu untuk kitab dia, atau kamu guna mata kamu untuk tengok kitab-kitab yang lain? Kamu guna telinga kamu untuk dengar orang bertadabbur Al-Quran dengan ayat-ayat Allah, atau suka dengan perkara-perkara lain, dengan muzik ke, dengar belajar benda lain, atau hati kamu fikir tak perkara-perkara ini? Maka di sini Allah ceritanya, apa dia? Qalilan ma tashkurun. Qalilan, kecil saja orang sikit tidak akan bersyukur. Amat sikit orang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu. Qalilan, amat sikit ma tashkurun, orang yang bersyukur. Maknanya balas jasa Allah dengan guna telinga dia untuk dengar ayat-ayat Allah. Bulan Ramadan gandakan lagi. Guna mata dia untuk baca ayat-ayat Allah. Bulan Ramadan gandakan lagi. Dan hati dia fikir perkara ini. Kecil saja orang nak macam ni. Tu kadang-kadang kita nak datang mengaji ni, semangat dah, semangat nak mari. Tapi ada saja alasan di tengah jalan. Tengok, kenapa?
Nah, kita kena ingat hadirnya dalam majlis ilmu ini pilihan Allah. Nah, nak mari macam mana pun mesti ada halangan kalau orang yang Allah tak bagi. Maka orang datang dalam majlis ilmu datang majlis ilmu sebenarnya majlis yang untuk pilihan Allah sebenarnya. Allah pilih. Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi rahmat, Allah catat nama di syurga, tapi tak untung. Tapi malang sekali orang yang nak tapi tak mari. Tengok tak? Pasal apa? Pasal Allah tak pilih dia. Ya. Pasal apa? Pasal keberkatan majlis ilmu. Sini keberkatan surau. Pertama, keberkatan majlis ilmu. Kedua, yang ketiga, keberkatan Al-Quran. Ada 3 keberkatan serentak. Serentak ada 3 keberkatan yang Allah akan nyatakan. Ada pengampunan, ada rahmat, ada rezeki, ada catat di dalam syurga. Semua ada. Ini berkat. Allah nyatakan. Tapi kita tak nak pilih. Kita pilih yang tidak ada berkat, ataupun yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Nampak tak ni? Yang Allah nyatakan berkat, tak nak buat. Tapi yang Allah tak nyatakan keberkatan, kita pergi kumun tempat tu. Nampak tak? Kita sengaja memilih untuk, tadi umpama tadi, jalan dengan muka bertengkuk atas jalan tadi, cuba bayangkan. Tungkuk atas minyak tar tadi, nak cuba berjalan. Tak akan sampai. Pasti tak akan pergi ke syurga Allah kalau semacam itu perangai dia. Maka disilah. Maka insan pilihan ialah orang guna akal, mata, telinga semua sekali untuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila macam itu Allah ingat kita lah. Wahai hamba, kena ingat. Kamu hidup bukan selama-lamanya. Hidup untuk uji dia. Walanab luar laku lah. Untuk uji aku hidup kamu. Mati untuk uji saja. Yang sebenarnya mati menemui akulah yang pentingnya. Qul huwallazi zara'akum fil ardi. Kata dialah yang mengembangkan bumi ini, bagi untuk bumi ini, tapi walau bagaimanapun duduk bumi ini sementara saja, untuk diuji saja. Last sekali, wa ilaihi tuhsyarun. Tempat akulah kamu akan dihimpunkan untuk aku tanya, di mana kamu guna rezeki kamu, kamu guna mata kamu, kamu guna telinga kamu guna adakah untuk aku ataupun untuk tempat-tempat lain? Tempat-tempat lain maka orang-orang yang kianat, orang degil ini, dia mengejek-ngejek lah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka dengar ekal yang mereka sombong bila ajak macam itu, cerita macam ni, maka bila katakan mana dia azab dia yang kamu janji wahai Allah, tak ada azab pun. Kami relax pun tak ada apa-apa pun, sama saja. Kami berniaga yang macam ni pun sama kamu saja. Sama kita rasa tak? Kami tak mengaji Quran pun sama saja, bahkan kami lagi mewah. Nampak tak? Ada pikiran-pikiran yang semacam ini. Kamu mengaji sesak pun sama juga. Kita berprasangka. Maka dia kata, mata ni, ulangan dia, mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Bawa datang kepada kami. Mana dia yang kamu kata betul-betul kamu kena hina kalau saya tadi? Tak ada. Maka adanya hari akhirat ke sini. Mananya beriman dengan adanya hari akhirat, pasti ada hari akhirat. Qul innama indallah. Maka qul, bagi tahulah wahai Muhammad pada golongan yang mempermain tadi, bagi tahu pada golongan-golongan yang menangguh-nangguh pembelajaran, bagi tahu golongan-golongan yang tak mengambil keberkatan dengan perkara-perkara yang Allah nyatakan keberkatan tadi, bagi tahu dia ilmu mengenai kiamat ini ialah indallah, untuk Allah saja yang maha mengetahui. Allah sempurnanya pengetahuan, tidak ada orang lain. Wa innama ana nazirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanya rasul memberi peringatan saja. Aku hanya baca Quran saja. Kamu fikirlah wahai hamba, kamu dengar ini kata-kata Allah. Orang yang paling kuat berimannya sekadar mendengar saja, mereka menambahkan ketakutan dia. Yang akhir, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian datang hari kiamat, baru mereka tahu, mati saja baru mereka tahu segala cerita-cerita Allah ulang-ulang surah Al-Mulk ini. Datang kiamat atau kematian dia saja, baru dia tahu, oh betul lah ustaz dulu kata, oh betul lah Quran kata. Betul, baru sedar ketika tu. Datang baru melihat azab yang dijanjikan dekat. Bila mati saja, maka apa dia? Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadza, bukan tu. Dia 27 Falamma, betul lah. Maka muka orang tadi bermuram, muka dia betul takut, biru, ayat lain muka bertukar menjadi biru, merah, takut, murahlah muka bermuram, durja, masa muka dia sibuk-sibuk itu, serta dikata pada mereka, Allah kata apa? Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dahulu yang kamu minta segera. Itu orang dulu. Kita sekarang ni, inilah masa azab yang kamu
tidak berikhtiar segera nak mari jumpa aku. Untuk kita ni, untuk kita, inilah azab yang kamu, apa dia? Yang kamu tangguh ke pembelajaran. Dah, pasal apa? Bila kita tangguhkan pembelajaran, dah, kita buat perkara-perkara lain tak adalah bertukar menjadi azab. Di hari akhirat, benda-benda yang kita tangguh. Kenapa kita tangguh? Pasal tak mari benda yang penting. Benda penting ada, majlis ilmu ada, dah tahu semua dah. Tapi kita tak mari. Bila kita tak mari, kita tukar pada perkara-perkara lain. Kalau perkara tadi benda-benda yang melarakan, benda-benda yang maksiat, maka perkara itu akan bertukar menjadi azab yang kita jumpa ni. Yang kita jumpa ni bertukar pada azab tadi. Maka itulah azab yang menunggu kita. Maka itulah azab yang kamu tangguh-tangguh. Apa yang kamu minta-minta. Sama betul-betul ayat tadi. Maka sekarang tengoklah sekarang ini wahai hamba. Second last. Kurut akhir. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Azabin alim. Tanyalah wahai kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan aku dan orang-orang bersama-sama kamu dengan ini sekarang ini, bagaimana pendapat kamu? Atau Allah beri rahmat kepada kami semua, maka siapakah yang dapat melindungi kamu, orang kafir atau azab mereka saya tak terperi sakitnya? Bila orang malas mari mengaji kita dah, malas kita baca ayat-ayat Al-Quran, dia malas mari dengar. Dia malas mari dengar. Allah tanya dia, lagu mana ni dalam keadaan sekarang ni? Kamu sekarang ini, lagu mana kalau aku matikan orang yang mengaji Quran? Kalau aku selesaikan, bagaimana kamu mati dia? Yang kedua, siapa kamu nak belajar lagi? Dengan siapa kamu nak belajar ayat-ayat aku? Kalau aku matikan dia? Pertama. Yang kedua, bagaimana kalau aku bagi rahmat dengan dia? Apa jadi dengan kamu dan kamu tak nak belajar? Maka sini, siapa yang dapat tolong kamu wahai orang yang malas? Siapa yang dapat tolong kamu wahai yang berpasal? Kamu tengok azab ini. Maka Allah nak menepelak golongan-golongan yang marah, yang tak nak terlibat dengan majlis-majlis ilmu ini. Maka Allah kata, siapa yang nak tolong kamu pasal? Kalau orang yang kamu tak suka ini, yang aku bagi rahmat dengan dia, ataupun aku binasakan dia, maka kamulah lagi nyayang lagi. Dia orang, aku binasakan dia orang ini, dia orang menjadi ahli syurga. Pasal dia ahli Quran. Tapi kamu belajar malah, kamu jahil, aku akan azab kamu dalam neraka jahanam. Terakhir, satu lagi. Ayat 29. Sikit lagi 2 minit. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Tegaslah wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang Maha beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami berserah diri. Oleh itu kami akan mengetahui kelak siapa kepada dalam kesetiaan nyata. Wahai hamba, maka bila kita ajak orang belajar segala-gala, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada tauhid dan berusaha sedaya upaya bagaimanapun, maka kita serah Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Ar-Rahman lah yang boleh tunjuk jalan yang benar segala-galanya. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Atas dunia kamu mengambil berkat daripada yang aku tak nyata keberkatan pun, kamu tak mewah bahagia, tidak ditimpa sebagai malapetaka. Pasal apa? Pasal Ar-Rahman, Tuhan Maha Pemurah, dia akan bagi pada siapa saja yang nak bagi. Pasal apa? Untuk memerangkap kamu. Tapi kami, sifat Ar-Rahman kami ada Ar-Rahman. Kenapa? Kami Ar-Rahman sanggup melihat kami berpenat. Nak buka puasa pun kami sanggup lagi duduk dalam majlis-majlis ilmu. Pasal apa? Pasal dalam Al-Quran Ar-Rahman kata, dinyatakan keberkatan majlis ilmu. Malaikat akan turun. Bila malaikat duduk majlis kita ni, malaikat akan bisik dengan perkara-perkara baik. Malaikat akan bagi rahmat kita. Bila malaikat naik jumpa Allah akan tanya. Hadis yang yang tak tadi, panjang hadis tu. Hadis Muslim lah. Tanya, wahai malaikat, kamu daripada mana ni? Tanya. Allah tahu nak bagi tahu kita. Malaikat kata, aku daripada bumi, aku tengok orang duduk dalam majlis ilmu. Dia daripada mana dia tahu ada berkat dalam majlis ilmu ni? Sedangkan dia tak nampak aku. Dia tak nampak kamu, tapi dia baca ayat Allah, kamu nyata berkata, dia pun menambah lagi nak belajar majlis ilmu. Tengok tak? Tidak. Kenapa? Daripada mana orang yang majlis ilmu ni? Sedangkan dia tak nampak aku. Dia tak pernah kata aku. Daripada mana tahu? Dia kata, wahai mereka, ayat Allah. Dia baca ayatmu. Kan ayat kamu kata dalam majlis ilmu ada keberkatan dia. Maka duduklah. Panjang dah. Maka panjang hari tu dia kata, apa dia nak wahai malaikat?
Dia nak pengampunan, bagi dia pengampunan. Dia rahmat, bagi rahmat. Satu lagi, daftarkan dia dalam syurga wahai malaikat. Tengok betapa besarnya majlis, tapi kita mempermain-mainkan majlis ilmu yang seumpama. Apa-apa saja nak majlis ilmu yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu, mentauhidkan Allah, ayat-ayat Al-Quran Allah, ayat terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana katalah apa di pemikiran kamu wahai hamba, sekiranya aku tarik, umpama sini, aku tarik rezeki air atas muka bumi ini. Air ini umpama rezeki lah. Mana-mana air ni paling-paling rezeki yang paling contoh dengan rezeki lain ialah air. Pasal air ini sumber untuk penghidupan. Tanpa air manusia, binatang, tumbuhan akan mati. Jadi Allah nak hidupkan kita dengan cara mana? Allah nak hidupkan kita dengan cara bagi air. Bila Allah bagi air, bumi yang gersang pun mekah, bergerak. Pokok pun akan tumbuh. Bila pokok tumbuh, maka apa dia? Binatang-binatang, manusia akan makan. Itu berkat. Berkat. Sebab tu hujan tu merupakan sumber keberkatan. Sebab tu kita disunatkan berdoa ketika hari hujan. Banyak-banyak berdoa kita. Pasal apa? Itu sumber rezeki. Itu Allah nyatakan keberkatan bila hari hujan. Hari hujan saja kita berdoa. Maka bila sumber berkat ini Allah akan tarik, apa jadi? Tarik, tenggelamkan ke bawah, jangan timbul-timbul lagi. Yang atas Allah tahan, jangan turun sumber keberkatan. Maka faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah lagi yang boleh tolong kamu wahai hamba? Maka kamu akan mati semuanya. Umpama kat sini, umpama ruh kita. Ruh kita tanpa Quran, pasti ruh akan mati. Jasad hidup, maka menderitalah jasad tersebut. Pasal apa? Pasal jasad tanpa ruh Al-Quran, ataupun ruh kita hidup tanpa ruh Al-Quran, lebih hina daripada binatang ternakan. Tidak ada guna kita hidup pun. Kalau ruh Al-Quran tidak ada dalam kita, sesame tak ada guna, bahkan lebih teruk lagi. Sebab tu orang menyesal. Lebih baik aku menjadi binatang, lebih baik aku menjadi rumput, menyesalnya aku hidup. Menyesal pasal apa? Pasal ruh Al-Quran tak ada. Bila ruh kata, balhum adallu, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternakan. Banyaklah Allah umpamakan kayu api nak tunggu bakar saja. Allah umpamakan orang tak ada ruh Al-Quran, umpama kayu api, kayu yang bersandar teguh nampak dalam Al-Quran, maka bila masa mereka menunggu hanya tempoh dibakar saja. Tunggu tuan ambil kayu tu, bakar buat lemang. Itu dia tunggu dia. Begitu orang yang tak ada ruh Al-Quran, tak nak berusaha baik Al-Quran, tunggu masa mati saja, Allah akan bakar dalam neraka jahanam. Amat mengerikan contoh-contoh yang Allah umpamakan. Golongan-golongan yang ruh Al-Quran dia, maka ruh dia akan mati. Umpama air, sumber berkat yang Allah tenggelamkan, maka siapakah yang dapat mendatangkan kamu air yang mengalir untuk kamu wahai hamba? Nescaya atas tak turun, bawah tak naik, mana mungkin air akan mengalir ke sungai-sungai lagi. Wallahu ta'ala alam. Sekian maka itulah sumber tauhid dalam mengambil berkat dalam surah Al-Mulk. Lepas surah Al-Mulk tu 6 surah semua sekali. Surah Al-Mulk, surah surah Al-Qalam, surah Al-Jin, surah Nuh, semua cerita syirik dalam mengambil berkat. Syirik fil barakah. Pasal apa? Pasal dia merupakan salah satu cabang kita. Allah khawatir salah silap kita mengambil berkat tempat yang salah, melakukan kesyirikan, kekal neraka jahanam. Semoga Allah jauhi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.